A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mulakan sesi diskusi kita pada petang ini. Kita akan mulakan insyaAllah sebentar saja lagi. Bagi tuan-tuan yang ingin mengikuti, sedang mengikuti, boleh sharekan pautan tersebut insyaAllah. Okay. Mohon nyatakan kalau dengar atau tak dengar, sebab saya takut tak dengar. Kalau clear tak clear, mohon maklum dari mana dan clear ke tidak, untuk kita tahu kondisi. Sebab takut tak clear, takut mic tak berfungsi. Kalau fungsi dengan baik, okey, alhamdulillah. Okey, InsyaAllah kita akan mulakan dalam beberapa minit saja lagi. Sebelum tu, bagi yang menonton, bagi yang ada dah masuk ni, boleh tak tolong maklum jelas akhir. Terima kasih. InsyaAllah kita akan teruskan sesi diskusi kita dalam membahaskan satu kitab yang sangat penting dan sangat besar manfaat untuk kita, iaitu yang bertajuk Al-Kharitah As-Siyasiyah Was-Sira' Baina Marakizil Quwa fi Maliziyah. Peta politik dan konflik di antara parti-parti politik di Malaysia, yang akan membahaskan sekitar sejarah politik tanah Melayu atau sejarah politik di Malaysia, yang mana disebut oleh para ulama al-hukmu ala syai'un far'un an tasawwurih. Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih. Melihat kepada tasawur itu adalah adalah salah satu perkara utama dalam mengeluarkan hukum. Itulah secara ringkasnya. Sebab itu kita mempelajari ataupun kita mengetahui sejarah ni sangat penting. Kita mengetahui sejarah politik Malaysia ini supaya kita nampak apakah output ataupun apa yang berlaku hari ini ni atas faktor apa. Bukan dia berlaku secara spontan. Bila kita tengok dalam faktor sejarah, kita akan nampak semuanya berentetan daripada apa yang telah berlaku daripada sejarah lampau. Jadi sebab tu kita membahaskan kitab ini, yang juga sangat baik kita bahaskan juga kitab Mukhtasar Tarikh Harakatul Islamiyah. Tarikh panggil sejarah gerakan Islam, ringkasan sejarah gerakan Islam. Tapi kita akan bahas hari ini kitab Kharitah Siyasiyah insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'. Kita bersyukur pada Allah mudahkan untuk kita bersama-sama pada petang yang berbahagia ini untuk kita mendiskusikan, membincangkan satu tajuk yang sangat relevan dan sangat penting untuk kita fahami, iaitu sejarah politik tanah air, sejarah politik Malaysia, dalam kitab yang dikarang oleh Tuan Guru Ayah Cik, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, yang bertajuk Al-Kharitah As-Siyasiyah, peta politik. Jadi kita dah bahaskan pada sesi yang lepas tentang bagaimana sejarah pendudukan Islam datang ke tanah Melayu. Kita dah bahas panjang bagaimana Islam, para ulama ataupun satu buku karangan Dr. Harun ni, saya masih lagi mencari buku tu, Ad-Dawah Islamiyah, yang mana menyatakan sebenarnya pendudukan Islam di tanah Melayu sangat lama dan sudah menjadi satu tamadun yang hidup
dan bukan sahaja pada ibadat tetapi juga pada muamalat, sistem undang-undang dan sebagainya. Dan kita dah cerita kemudian datangnya penjajah, ada strategi-strategi yang dibuat untuk mengenforcekan ataupun imposekan sistem ideologi sekularisme ke tanah Melayu ini, kemudian memberi kesan yang disebut sebagai bom jangka yang Tuan Guru ceritakan dalam bab yang akan datang ini, tentang bagaimana sistem yang telah dibina atau dibuat oleh penjajah itu menjadi suatu kesan yang besar kepada tanah air kita. Kita akan tengok dalam tajuk yang ataupun bab yang berikut ini menceritakan hasil daripada apa yang British buat itu telah memberi satu kesan yang besar kepada negara kita. Kemudian kita dah bincang bagaimana tertubuhnya Parti Islam Malaysia, hasil daripada para ulama yang balik daripada pengajian di luar negara, ada yang balik daripada pengajian di Mekah, di Al-Azhar dan sebagainya. Mereka ini cuba untuk berada dalam satu kumpulan, bermula dengan Hizbul Muslimin, kemudian wujud Kamata, Majlis Tertinggi Agama Malaya, kemudian hasil daripada tekanan akhirnya mereka masuk berada dalam Biro Agama UMNO. Akhirnya tertubuhlah setelah mereka melihat ataupun tak melihat UMNO tak mampu untuk membawa isu umat Islam. Akhirnya mereka, para ulama ni berkongres, menubuhkan Persatuan Ulama Semalaya, kemudian bertukarlah menjadi yang kita kenal sebagai Parti Islam Malaysia hari ini. Dan akhirnya bincangkan juga macam mana berlakunya ataupun Malaysia mendapat kemerdekaan hasil daripada apa yang British tetapkan, syarat-syarat yang British tetapkan. Dan pada tanggal 31 Ogos 1957 maka Malaysia diisytiharkan sebagai negara yang merdeka di bawah negara-negara Commonwealth lah. Okey, kita akan bahas bab yang seterusnya, iaitu as-sira' bainal Islam wal ilmaniyah, iaitu bagaimana Tuan Guru ceritakan pergeseran atau konflik yang berlaku antara orang-orang Islamiyun lah, mereka-mereka yang berideologi Islam dan mereka yang berideologi sekular. Kita nampak British ketika nak merdeka ni, dia banyak melantik pegawai-pegawai daripada anak didik mereka, iaitu orang-orang yang mengaji di luar negara, di barat lah. Jadi mereka-mereka ni walaupun penjajah dah pergi, tapi banyak yang telah terpengaruh dengan penjajah, dengan apa yang penjajah buat, termasuklah sistem-sistem sekatan. Mereka memperkenalkan tarkhis ataupun sistem tauliah lah, senang cerita, untuk orang mengajar di masjid, kemudian buat sistem sekolah sendiri, menyebabkan mereka-mereka ataupun orang pelajar-pelajar ni semakin membesar, menjadi dewasa dengan membawa fikiran sekular tadi. Jadi di sinilah bertembungnya sekular dan Islam, yang mana diceritakan selepas pembentukan Persekutuan Tanah Melayu, yang mana Persekutuan Tanah Melayu asalnya tidak disertai oleh Singapura dan Borneo. Asalnya Persekutuan Tanah Melayu yang di Semenanjung Malaysia ini. Kemudian ketika kita dah diisytiharkan merdeka, kemudian disebutkan pilihan raya pada tahun 1959. Pada tahun 1959 pilihan raya dilaksanakan di seluruh negara, tapi ketika itu dilaksanakan pilihan raya by negeri, tak macam sekarang seluruh Malaysia, bermula di Perlis. Tapi menariknya semua PAS tak berjaya tawan lah, Perlis, Kedah, kemudian sehinggalah di Terengganu. Maka ketika inilah PAS mencatatkan kemenangan pertama, dapat menawan negeri Terengganu pada tahun 1959, dengan PAS berjaya mendapat 13 kerusi daripada 24 kerusi. Parti Negara dapat dalam 4 kerusi, UMNO 6 dan MCA 1 kerusi. Maka hasil daripada kemenangan tu jangkit kepada Kelantan. Kelantan menang 28 daripada 30. Kemenangan yang sangat besar lah, Tok Guru sebut dalam kitab ni. Di Terengganu menang, tapi menang yang tipis, tapi di Kelantan menang yang besar lah, Parti Islam Malaysia. Yang mana kemenangan ini mendapat ancaman lah. Nanti kita akan cerita macam mana Tok Guru cerita selepas
kemenangan di Terengganu tu hanya berkekalan 2 tahun setengah saja. Kemudian kembali kepada dapat kepada Perikatan UMNO. Dalam catatan sejarah disebutkan bahawa pada tahun 1959 ni dalam kajian sejarah menyebutkan bahawa sebenarnya British dapat mengesan pengaruh PAS tu berkembang pesat pada tahun kemerdekaan sehingga ke 1959. Cuma oleh kerana British nampak perkembangan PAS ini, maka di sinilah British menggunakan beberapa propaganda, termasuklah isu khilafiyah. Isu khilafiyah kita boleh tengoklah kalau dalam sejarah pertemuan antara kaum muda dengan kaum tua, menyebabkan isu-isu khilafiyah termasuklah dengan cuba mempotretkan PAS sebagai gerakan kiri, gerakan komunis. So propaganda lah, komunis ni tak ada agama, kemudian duduk hutan, makan khinzir dan sebagainya, menyebabkan ini kata para pengkaji menyebabkan pengaruh ataupun sokongan terhadap PAS tu semakin berkurangan. Ini antara faktor-faktornya lah yang menyebabkan kekalahan. Walaupun di Kedah, kita tahu di Kedah banyak pondok-pondok. Perkembangan pesat PAS ni dibantu oleh perkembangan pusat-pusat pengajian pondok. Pusat-pusat pengajian pondok ni semua kebanyakannya memang hampir kesemua menyokong usaha-usaha yang dibuat oleh PAS sendiri. Usaha untuk mendapat kemerdekaan, usaha untuk mewujudkan satu masyarakat dan negara yang mana wujudnya nilai-nilai dan syariah Islam. Ini yang ternyata dalam perlembagaan PAS sendiri. Okey, dalam keadaan itu, ini Tuan Guru nak sebutkan perkembangan. Maksudnya Islam, parti Islam mendapat tempat dalam negara. Oleh kerana bila parti Islam mendapat tempat, maka di situlah bibit-bibit kerisauan atau kebencian itu mula berkembang. Di sinilah yang disebut oleh Tuan Guru mulanya penghinaan ataupun sangka buruk dan fitnah. Fitnah lah senang cerita. Fitnah terhadap gerakan Islam yang mana datang daripada orang-orang Islam tapi berminda sekular, ataupun mereka ini tak faham, jahil tentang agama Islam. Ini disebutkan oleh Tuan Guru. Mereka ini kalau diancam dengan kafir sebagai contoh. Kata kafir, dia sangat sensitif. Sedangkan dia sangat jahil. Dia tak tahu pun sebenarnya apa yang dia buat tu adalah boleh menjerumuskan diri mereka kepada kekufuran. Ini hasil daripada pendidikan British tadi. Apa yang British dah lahirkan menyebabkan orang tu tak faham agama, hanya faham solat, hanya faham ibadah. Akhirnya mereka menghina syariat. Ini dalam bab ni dicerita sepanjang beberapa puluhan tahun ini berlaku pertembungan ini akibat orang-orang yang tidak faham Islam. Akhirnya muncul dua golongan. Satu golongan yang tak faham Islam cuba untuk mempelekeh Islam, mempelekeh undang-undang Islam, mempelekeh ekonomi Islam sebagai contoh. Kita tak boleh nak bandingkan dengan hari ni. Hari ni masyarakat kita dah celik agama tu lebih. Walaupun kalau ikut sejarahnya dulu lagi bagus, cuma hasil dari kedatangan penjajah, pendidikan yang dibuat menyebabkan orang tu jahil agama, hanya faham pada ibadat, menyebabkan orang jadi mempelekeh undang-undang Islam. Itu benda tu berlaku. Muncul satu golongan pelekeh, satu lagi golongan yang sangat bersemangat, yang syadid atau tasyadud ni, hingga mereka ni sebab belajar dalam kitab kata, kalau kita mempelekeh hukum Allah, hukum ni kafir, maka berlakulah takfiri. Jadi orang menuduh PAS sebagainya. Sedangkan kita kena faham kondisi dan PAS datang disebut di sini, PAS di sinilah di tengah-tengah konflik ini datangnya PAS sebagai ejen memberi kesedaran. Sebab itulah Tuan Guru mengarang satu buku yang ada sehingga ke hari ini, Batas-Batas Iman dan Kufur. Batas-Batas Iman dan Kufur. So sebenarnya batas-batas iman dan kufur ni untuk memberi mencerahkan orang-orang Melayu yang mungkin tak faham
tak faham bahawa memperleki ajaran Islam ni sebahagian benda yang boleh membawa kepada kekufuran. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa usaha PAS disebutkan di sini. Selain itu dibuat ataupun dilaksanakan pelbagai program-program seperti nadwah, muhadarah ataupun seminar dan sebagainya, yang mana bertujuan untuk memberi kefahaman kepada dua-dua pihak. Satu, pihak yang tidak faham, jahil ini, dan kedua, pihak-pihak yang tidak memahami usulub dakwah. Mereka ingin berdakwah, mereka semangat Islam, tapi menghujam. Seperti seruan nahnu du'a la qudah, kita ni da'i, kita ni pendakwah, bukannya penghukum. Jadi itulah dalam bab ni banyak menceritakan bab tu, termasuklah krisis ini ataupun pertembungan ini sehingga menyebabkan krisis-krisis yang besar lah, termasuk krisis yalah, kita tahu tentang pemuda Tahalasa ataupun peristiwa Mali dan sebagainya. Cuma kita tak nak panjangkan dalam perbahasan ini. Cukuplah kita faham bahawa berlakunya pertembungan hasil daripada apa yang British bawa dan kemudian bertemu dengan Islam yang sebenarnya telah terasas lama di tanah Melayu ini. Akhirnya berlaku pertembungan, dan peranan gerakan Islam di sini adalah untuk mendidik masyarakat. Mendidik masyarakat. Hasil daripada didikan tu, maka pertembungan konflik ini semakin mereda, konflik ini semakin mengecut, dan akhirnya alhamdulillah hari ini kita lihat konflik itu dah makin tiada lah. Kita nak sebutkan dia berlaku atas sebab dua golongan yang ada ni lah. Okey, pada bab yang seterusnya, nasyatu Malaysia ataupun terbentuknya negara Malaysia. Tadi kita dah cerita pada 1957 Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian datang lagi sekali lagi British datang dengan memperkenalkan Suruhanjaya Kobok. Kita dah belajar dalam sejarah ni, asalnya ada, saya tak ingat cerita apa. Cuma dalam sejarah kita faham Suruhanjaya Kobok ni tujuan dia untuk melaksanakan referendum ataupun pungutan suara bagi negara Borneo, Sabah, Sarawak dan Singapura menentukan sama mereka ingin masuk dalam negara Malaysia atau tidak. Jadi kata Tok Guru, ini satu kumpulah mauqutah, bom jangka. Nampak macam okey, tapi sebenarnya ada agenda-agenda tersendiri yang ditentang oleh PAS. Kenapa? Kerana ini percubaan kali kedua British untuk meramaikan non-Muslim dalam negara Tanah Melayu ni. Kita dah sedia maklum, asalnya memang Persekutuan Tanah Melayu. Memang dah lama dah Islam Tanah Melayu ni dah wujud dah berabad lama lah. Datang British masa penjajahan pertama, datang migran daripada China dan India. Kemudian kita dah dalam bab yang lepas ada menguasai bandar-bandar tertentu. China di bandar, India di ladang getah, dan Melayu kebanyakannya jadi di kampung-kampung di pinggir bandar sebagai nelayan atau petani. Jadi ketakstabilan tu muncul pada masa akan datang. Kita akan tengok apa krisis yang berlaku. Jadi cubaan ini akhirnya membawa kepada pembentukan. Selepas referendum itu dipersetujui, hasilnya keputusannya, maka terbentuklah Malaysia pada 1963. Kita sambut 16 September itu pembentukan yang disebut Malaysia. Okey. Kemudian apabila dah terbentuknya Malaysia sebagai satu negara termasuk Sabah, Sarawak dan Singapura, Brunei menolak, Brunei tak masuk. Jadi di sinilah berlakunya peningkatan jumlah bukan Islam ataupun non-Muslim. Jadi kali pertama bila masuk Cina tu dah meningkat dah beberapa peratus, tinggal 5%. Kali ni bila masuk Sabah, Sarawak dan Singapura tu jadi tidak stabil. Jadi golongan bukan Islam tu jadi lebih. Kita kena faham kenapa kita bahas tentang bukan Islam ni. Kita bukan nak mewujudkan persengketaan, cuma kita faham macam mana agenda yang dibuat tu untuk melemahkan kuasa umat Islam. Melemahkan kuasa umat Islam. Kenapa dipilih beberapa tempat ni? Kenapa tak dimasukkan Indonesia sebagai contoh?
proses divide and rule. Nanti kita tengok apa tindakan PAS, apa pandangan PAS, apa sebab PAS memilih tindakan begitu. Akhirnya bila pembentukan Malaysia ini menyebabkan berlakunya ketakstabilan nisbah non-Muslim itu lebih tinggi, sehingga kita boleh tengok konflik-konflik yang timbul antaranya Lee Kuan Yew, Indonesia Presiden, atau sebelum masa tu saya tak ingat lah, saya tak tahulah apa istilahnya, tapi dia daripada parti PAP mengatakan bahawa sekarang ketika itu Melayu bukan lagi majoriti, dan munculnya kenyataan-kenyataan yang mengatakan Melayu ni sebenarnya bukan penduduk asal. Jadi menyebabkan konflik itu semakin menegang. Konflik itu semakin menegang lah. Okay, kita tak nak cerita lagi bab ketegangan tu, cuma kita nak cerita ketika pembentukan Malaysia inilah Hizbul Islami ataupun PAS menolak cadangan ini, menolak referendum ini dengan mencadangkan bahawa kalau nak besarkan wilayah adalah lebih baik memasukkan ataupun menjadikan Malaysia ni Melayu Raya, kan, yang percubaan pertama ketika penjajahan Jepun lah. Ni kita boleh baca sejarah lah, percubaan untuk mewujudkan Melayu Raya, kan. Di sinilah cadangan PAS untuk masukkan Indonesia dalam tanah Melayu ni. Sebab apa alasannya? Satu, bahasa, adat pun lebih kurang, kemudian ada pertalian keluarga. Kita dengan Indonesia ni serumpun orang kata, kan. Banyak benda-benda yang sama antara dua negara. Kenapa kita tak jemput ataupun letak Indonesia sekali dengan kita? Kenapa kita nak ambil Singapura? Itu antara perbahasan yang diutarakan oleh PAS. Kemudian hujah yang diutarakan juga, pemisahan antara Indonesia dan Malaysia ni sebenarnya atas faktor divide and rule sahaja, yang dibuat oleh penjajah. Mereka membahagi-bahagikan wilayah, penjajah Bangkok dan sebagainya, bagi wilayah dengan Thailand, bagi wilayah dengan France, yang kita dah tahulah. Semua ni dah dibahaskan pada tajuk yang lepas. Jadi atas sebab tu kita tidak bersetuju. PAS tidak bersetuju, dan PAS bawa perkara ini dalam parlimen, dibincangkan dalam parlimen, tapi ditolak. Oleh kerana kesungguhan PAS ini nampak macam menimbulkan konflik, maka di sinilah ada pimpinan-pimpinan PAS yang ditangkap, dimasukkan dalam ISA dan sebagainya lah. Maksudnya ketika ni berlakunya yang kita faham lah, Indonesia bila Malaysia isytihar negara Malaysia dan sebagainya, inilah yang kita belajar dalam sejarah ganyang Malaysia tu, berlakunya konflik antara dua negara ni. Jadi PAS ketika itu, sebab PAS bawa usul untuk Indonesia bersama dengan Malaysia, tu nampak seolah PAS menyokong Indonesia. Jadi sinilah konflik semakin membesar. Kita tak nak bahas panjang, cuma jadi konflik itu mereda selepas dua-dua memerangi komunis termasuk Indonesia. Ada usaha untuk revolusi komunis tapi tak berjaya. Di sinilah konflik itu kembali reda. Konflik antara Indonesia dan Malaysia ni kembali reda. Dan dalam masa yang sama seperti yang kita sebutkan, masuknya Singapura ni menyebabkan ada konflik yang berlaku macam kita sebut, Lee Kuan Yew sebut, kita Melayu bukan majoriti lagi, boleh Cina jadi Perdana Menteri. Jadi beberapa isu yang timbul ini menyebabkan ketegangan. Akhirnya Tunku Abdul Rahman mengambil keputusan untuk memisahkan, maksudnya benarkan Singapura pisah daripada Malaysia pada tahun, seingat saya 1965. Ketika inilah terpisahnya Singapura. Namun disebut oleh Tuan Guru, Lee Kuan Yew atau parti PAP yang menguasai Singapura ini berjaya menubuhkan cawangannya di Malaysia yang dikenal sebagai yang popular hari ini, iaitu Parti Sosialis ataupun Parti DAP lah. Disebut Parti Sosialis Cina yang dikuasai oleh masyarakat Cina, iaitu Parti DAP.
yang sampai sekarang ada. Parti PAP ni daripada dulu lagi membawa agenda Malaysia. Katakan Tunku Abdul Rahman tak berjaya menyatukan menjadi satu masyarakat Malaysia. Dan sehingga ke hari ini agenda yang dibawa oleh DAP pun masih Malaysia. Wujudkan masyarakat Malaysia, bukannya masyarakat kaum. Jadi kenapa kita tak bersetuju? Antaranya kita kena menghormati bangsa ni, dia ada kedudukannya juga, terutama penduduk asal ni. Ada saham ni, kita tak boleh nafikan hak-hak dia. Jasa dia dalam kemerdekaan, jasa dia dalam memperjuangkan, jasa dia dalam membangunkan negara sejak dahulu lagi, maka perlu diberi hak sesuai dengan dia, termasuklah hak-hak golongan majoriti. Sekiranya buat satu benda sensitif, maka dia akan menimbulkan krisis atau konflik. Jadi sebab itulah kita sebutkan Malaysia ni tak relevan, dan terbukti oleh kerana walaupun dah terpisah, namun pada 1969 ketika pilihan raya ni berlaku satu dalam sejarah, apabila Parti Perikatan mendapat kekalahan teruk. Masa ni 1/3 kalah, 1/3 tak dapat 2/3, tapi 1/3 kalah, maksudnya kalah teruk lah. Dan ketika ini banyak bandar-bandar utama dipegang, seperti Pulau Pinang jatuh ke tangan gerakan. Ketika inilah bila menang, bila bukan Melayu banyak menang, maka sambutan tu dibuat kan. Sambutan buat, maksudnya kemenangan yang bukan Melayu ni menyebabkan berlakunya konflik. Lakulah apa yang kita tahu sebagai konflik 13 Mei. 13 Mei kaum nasionalis ataupun orang Melayu Tegar ni berlawan dengan golongan bangsa lain. Berlaku konflik yang menyebabkan konflik berdarah. Namun tetap cuba diatasi ataupun diamankan oleh golongan tentera dan polis yang kebanyakannya masih lagi dipimpin oleh orang Melayu. Maksudnya konflik ini tak sampai kepada tahap revolusi, dirampas menjadi kaum lain ke, tak, sebab dikawal oleh polis dan askar yang kebanyakannya masih lagi dikuasai oleh orang-orang Melayu. Jadi pertemuan atau konflik pada 13 Mei ni memberi kesan yang besar, apatah lagi dia melibatkan kaum-kaum ni, nak kita kata bom jangka. Datangnya kaum lain, apabila kaum lain tu tak ada masalah, cuma konflik yang timbul itu, percubaan untuk mengurangkan majoriti umat Islam itu, akhirnya dengan kenyataan yang sensitif menyebabkan berlakunya pertumpahan darah. Inilah konflik yang besar yang berlaku ketika dalam sejarah lah, yang melibatkan pertemuan antara kaum. Bayangkan ketika itu masih ada dalam perikatan pun ada lagi parti-parti yang berasaskan kaum lain, adanya MCA, MIC. Sebab itulah kita kata ada perbezaan antara parti-parti yang resis ataupun chauvinis, ataupun parti-parti yang mempunyai niat yang matlamat yang tak betul ni, dengan parti-parti berasaskan kaum tapi mungkin sedikit menyimpang ke. So bila kita tengok sejarah, kita nampak perbezaannya. Perikatan masih ada MCA dan MIC dalam dia, tapi yang menang tu parti-parti lain, khususnya parti DAP lah, yang kita dah tahu hari ni macam mana kan. Okey, kita masuk pada bab seterusnya, pada musyarakah tahaluf wa tashkil al-hukumah al-ittilafiyah. Ketika oleh kerana ketegangan ni sangat kuat, maka di sinilah kerajaan diketahui oleh Tun Razak, ayah kepada bosku bukan bos saya lah, ayah kepada Datuk Seri Najib, menyemput atau mengajak pimpinan PAS yang ada beberapa kursi, saya ingat saya ada 11 kursi, saya tak ingat berapa, jemput untuk masuk dalam kerajaan campuran. Maka di sinilah atas dasar kerana pendirian PAS dalam 13 Mei adalah keamanan, dan termasuklah ketika ini sebab kita nak meredakan, termasuklah memberikan kekuatan kepada majoriti lah, oleh kerana ketika itu bilangan bukan Islam itu 1/3 masa tu. Maka untuk
untuk meredakan dan untuk memberi kekuatan kepada kerajaan, maka PAS bersetuju dengan beberapa syarat. Dinyatakan ada 4 syarat. 4 syarat ni kena ingat ni. Syarat pertama, Parti Islam ataupun PAS bukanlah anggota perikatan, tidak dikira sebagai anggota perikatan, tapi hanyalah anggota kerajaan, sebagai parti yang menyertai kerajaan. Sebab apa? Supaya ada kebebasan dalam menyatakan pendirian. Supaya ada kebebasan untuk menyatakan pendirian. Maksudnya PAS boleh bersetuju dengan kerajaan atau tidak. PAS bukanlah anggota perikatan, tapi hanya anggota sebahagian daripada kerajaan. Yang kedua, bagi PAS diberi kebebasan untuk membangkang dari sudut amar makruf dan nahi munkar. Maksud PAS boleh bangkang apa saja cadangan ataupun pelaksanaan kerajaan yang tidak selaras dengan Islam. Yang ketiga, kebebasan untuk melaksanakan dakwah dan tarbiyah di setiap peringkat lah, dalam kementeriannya, dalam jabatan-jabatan kerajaan, dalam institusi kerajaan, dalam universiti, dalam sekolah-sekolah dan sebagainya. Maksudnya PAS diberi kebebasan ataupun ruang dakwah yang luas, diberi ruang untuk berdakwah seluas-luasnya dalam institusi-institusi kerajaan. Yang keempat adalah peluang ataupun ruang untuk melaksanakan syariah secara berperingkat. Okey, ini 4 syarat yang dibuat, dan perkara ini dibawa, usul untuk memasuki kerajaan ini dibawa dalam muktamar khas dan muzakarah para ulama lah. Akhirnya bersetuju, maka masuk ke kerajaan, dan ketika inilah semakin berkembang lah. Banyaklah disebut untuk guru, antaranya macam mana usaha untuk usaha dakwah, usaha untuk mengekalkan majoriti umat Islam. Ini boleh baca sendiri lah dalam bahasa Arab. Dan yang paling menarik, ketika dia ada dua step, ataupun dipanggil sebagai dua step lah. Mula-mula jadi dalam kerajaan campuran, kemudian berbincang, akhirnya membentuk Barisan Nasional. Dulu PAS sebahagian daripada Barisan Nasional ataupun pengasas kepada Barisan Nasional. Ketika inilah PAS menggunakan seluas-luasnya ruang dakwah PAS dalam kerajaan. Antaranya Dato' Asri ketika itu jadi Menteri Luar Bandar rasa. Dan banyaklah ada Menteri Sains, Teknologi. Cik Gupa dulu pernah jadi Timbalan Menteri. Ada beberapa posisi-posisi saya pun tak ingat secara spesifik, tapi memang PAS dalam kerajaan, setiausaha kerajaan, termasuklah usaha-usaha PAS menubuhkan Yadim usaha PAS. Tak silap saya pengurusi pertama ataupun ahli lembaga pengarah pertama, Tuan Guru Nik Aziz. Mewujudkan Balai Raya Perkim. Banyak usaha PAS, antara lain yang saya rasa masyhurnya, PAS mencadangkan agar dalam majlis-majlis rasmi ditiadakan arak. Arak tak boleh ada dalam majlis-majlis rasmi. Ada cadangan, maksudnya masa berbincang tu mungkin orang-orang lain cakap tak boleh ke sikit, tak boleh. Dan PAS boykot, ada je arak, PAS tak datang majlis. Menyebabkan akhirnya hanya dibuat ruangan kecil untuk non-Muslim sahaja. Di parlimen, bar ataupun tempat arak tak ada. Berlaku satu kes di mana ada tari menari di parlimen. Ada satu ahli parlimen PAS sertai. Ahli parlimen tersebut dipecat serta-merta. Menunjukkan ketegasan PAS ketika itu dalam melaksanakan dakwah. Jadi antara lain, selain pada parlimen bebas arak, majlis-majlis tak ada dah arak, PAS juga mengusulkan agar banyakkan rancangan Islam, antaranya azan di TV dan radio. Memperkenalkan azan di TV dan radio. Sehingga hari ini kita boleh tengok itu kesan daripada usaha dakwah PAS dalam kerajaan ketika PAS dalam kerajaan campuran dan dalam kerajaan bersama Barisan Nasional pada satu ketika dahulu. Beri salam, Assalamualaikum. Pengacara Muslim dia kena beri salam setiap kali sesi. Apa lagi? Ni ada dalam kedai-kedai kajian. Kalian kalau nak tengok boleh search je. Ada kedai-kedai kajian yang dibuat, menunjukkan memang ini usaha dakwah PAS ketika menjadi kerajaan. Antara lain
pemuda PAS ketika itu berjumpa mengusulkan undang-undang moral, dan ketika itu PAS berjumpa dengan Kementerian Penerangan untuk untuk menghentikan iklan-iklan judi, iklan arak, rancangan atau benda-benda lucah. Kalau kita tengok, kalau kan ada viral kat Facebook ke apa, orang viral dulu orang iklan arak kan. So benda-benda ni cuba dikekang oleh PAS, dan PAS membawa sebanyak-banyaknya usaha Islamisasi masuk dalam sekolah, masuk dalam universiti lah. Sebetulnya universiti, pusat-pusat pengajian, mewujudkan bagi agensi kerajaan itu ataupun jawatan kerajaan adanya kuliah-kuliah agama. Ini usaha PAS ketika berada dalam kerajaan pada tahun 70-an, bermula 1969 tadi lah. Bermula tahun 70 berapa tadi. Okey, sampai ke 77. 77, maka di sinilah berlakunya ada krisis sedikit. Ketika ini Tuan Guru pada sebut berlakunya krisis di antara orang parti Islam ni dengan orang-orang sekular. Dalam UMNO ni masih ada, ketika tu ada orang-orang yang dah cenderung pada Islam, tapi masih lagi ada orang-orang yang tak sukakan Islam ataupun tak sukakan PAS lah. Orang-orang sekular dia tengok Islam ni semakin popular kan, semakin popular PAS ni, atau apa yang cuba boleh buat PAS, sebab memang dekat dengan orang Melayu pun Islam ni. Jadi usaha PAS ini akhirnya menyebabkan ada yang tak berhati, maka berlakulah apa yang berlaku, krisis di Kelantan. Akhirnya kerajaan, Perdana Menteri mengisytiharkan darurat di Kelantan. Bila isytihar darurat di Kelantan, maka di sinilah PAS kata, kalau Barisan Nasional kata kamu kena pecat yang tidak bersetuju, buat kenyataan tidak bersetuju, sebab PAS buat kenyataan tidak bersetuju. Kalau tak pecat, PAS akan ditendang, PAS akan terkeluar daripada. Dengan itu, dengan kefahaman itu, akhirnya berlakulah terpisahlah antara Barisan Nasional dengan PAS. PAS ditendang keluar. Di sinilah bila PAS ditendang keluar, maka PAS usaha untuk stabilkan keadaan. Masa ni disebut pada pilihan raya tahun 1979. Pilihan raya masa ni PAS dah keluar, PAS kalah teruk. PAS kalah teruk dalam pilihan raya, maka tapi masih kekal lah perkara-perkara dakwah yang dibuat oleh PAS, masih kekal sehingga ke hari ini. Termasuklah sahwah Islamiah, kesedaran Islam itu semakin berkembang di universiti, di perkembangan Islam ataupun kesedaran Islam tu, semangat Islam tu dah berkembang ketika itu. Ada yang dalam satu kita kajian menyatakan ada cadangan daripada PKPM, daripada ABIM untuk ketika itu PKPM dengan ABIM ni kena faham kedudukan dia. Tak apa, nanti itu boleh baca sejarah lah. Cuma cadangan untuk mewujudkan universiti Islam. Maka PAS menjadi a part of yang berusaha atau mencadangkan diwujudkan universiti Islam ni sendiri. Dan akhirnya selepas pada ditendang, maka kembalilah PAS sebagai pembangkang. Maka inilah tajuk yang keseluruhnya pada musrad 37, Ar-Ruju' ila Al-Mu'aradah. Jadilah balik PAS sebagai pembangkang. Lagi-lagilah ketika PAS sebagai pembangkang ni, ketika itu pada tahun 1982 naiklah satu tokoh Melayu yang agak keras dengan PAS atau dengan Islam ni ketika itulah, iaitu Dr. Mahathir Muhammad, yang menjadi pemimpin UMNO dan juga Perdana Menteri ketika itulah. Oleh kerana melihat kepada perkembangan Islam ini, maka ada beberapa polisi-polisi yang dilihat agak Islamik yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir masa tu, untuk mengekang kemarahan dan populariti PAS ni sendiri masa tu lah. Ni boleh rujuk macam-macam sumber lah. Jadi Tun masa tu ataupun Dr. Mahathir masa tu agak keras dengan PAS. Dr. Mahathir memang kita boleh tengok lah kenyataan dia sampai hari ni kan.
hari ni mudah-mudahan dia dapat hidayah lah. Tapi ada banyak kenyataan lama ni, termasuk kenyataan dia pasal hudud yang sebelum ni sangat-sangat berat lah, sangat-sangat nampak sikap dia tentang Islam tu sendiri. Jadi walaupun kita nampak ada sedikit perubahan ketika beliau menjadi Perdana Menteri yang ke-7 sebelum ni lah. Jadi oleh kerana terkesan dengan perkembangan Islam ni, maka cara untuk Dr. Mahathir untuk mengekang ataupun meredakan sokongan kepada PAS ni sendiri adalah dengan menjemput saudara kita, iaitu saudara Anwar Ibrahim, yang merupakan bekas presiden, mantan presiden ABIM. Di sinilah Anwar dijemput untuk masuk ke dan menyertai UMNO. Maksud ni menjadi konflik besar kepada ABIM. ABIM dan PKPIM sebelum ni merupakan, boleh dikata sebagai wadah perkadiran PAS lah, ataupun dekat dengan PAS lah. Sehingga tak apalah, kita tak cerita bab tu. Cuma akhirnya bila Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk ke dalam UMNO, menjadi satu pertelingkahan besar. Maksudnya Syura ABIM putuskan untuk tak benarkan, mengharamkan UMNO masuk mengharamkan Anwar menyertai UMNO. Benda ni boleh rujukan ada lagi keputusan Syura ABIM yang mengharamkan Anwar untuk menyertai UMNO. Panjang dia punya perbahasan dia. Di sinilah berlaku perpecahan. Pecahnya ABIM, adanya yang ikut Anwar, ada yang masih stay dengan ABIM, dan maksudnya lebih mesra PAS. Sebab dulu pimpinan ABIM ni, terutama Tuan Guru Haji Hadi pun dulu pimpinan ABIM, Ustaz Fazil Nur dan sebagainya. Banyak, memang boleh kata majoriti pimpinan yang lahir daripada ABIM ni pergi masuk politik dengan menyertai PAS lah. Anwar masuk UMNO tu macam mengejutkan semua. Jadi kita ringkaskan, kenapa dia jemput atau nak Anwar masuk dengan sebab dia kata nak islah dakwah. Adapun Mahathir ketika itu lihat untuk mengurangkan pengaruh PAS lah, menunjukkan bahawa ada tokoh Islamis juga dalam UMNO. Ketika inilah, ketika perpecahan ni, wujudnya ABIM Perlis yang dikenali haluan hari ni, ABIM Perlis, wujudnya ABIM yang kita kenal, dan juga wujudnya golongan ABIM yang menyokong Anwar Ibrahim masuk UMNO. Jadi kader-kader ABIM mula Anwar serap masuk UMNO bersama dengan Anwar, maksudnya bersama dalam kerajaan untuk melaksanakan proses Islamisasi yang kedua lah. Maksudnya di sinilah usaha macam mana cara Dr. Mahathir untuk mengurangkan pengaruh PAS sebagai parti Islam yang membawa semangat Islam ni sendiri. Jadi seterusnya kita dah cerita dari sudut sejarah macam mana pertemuan antara UMNO dan PAS ni. Seterusnya pada ini kita tengok tentang apa ni. Okey. Ni pertembungan lah. Pertembungan yang kita dah tengok macam mana pertembungan usaha Islamisasi PAS dan bila kerajaan mudah dan Anwar Ibrahim. Maka di sinilah diperkenalkan sistem tarhis sekali kedua ataupun sistem tauliah. Tak membenarkan para asatizah untuk mengajar kalau tidak ada tauliah. Ini Mahathir memperkenalkanlah. Jadi ni cara untuk menyekat kemarahan ataupun dakwah PAS. Yang kedua, apa lagi? Rasanya tak banyak dibahas. Lebih kurang banyak yang dibahaskan, maksudnya apa pertemuan lain lah. Yang ni disebut walaupun mungkin kenapa berlaku begitu, kerana masih lagi orang-orang sekuleris ni masih lagi berada dalam UMNO ni yang tidak berkenan dengan cara PAS atau PAS tu sendirilah. Jadi sebab itulah berlaku pertelingkahan yang tidak berkesudahan
Masa ni diwujudkan terhis, kemudian sekatan-sekatan terhadap politik yang kita boleh tahulah zaman Mahathir ni antara zaman yang mula-mula tu mula-mula zaman Mahathir naik ni media-media macam mengagung-agungkan lah, macam ni lah. Zaman ketika Perdana Menteri mula-mula dah naik tau, inilah Perdana Menteri yang bagus sekian-sekian. Namun akhirnya semua tak ada kebebasan media, tahu kekerasan yang Mahathir buat di universiti-universiti, pensyarah-pensyarah yang bercakap tentang melawan kerajaan semua dipecat, digantung dan sebagainya. Mahathir mula menunjukkan taring inilah, termasuklah nizak ataupun pertembungan, tekanan yang sangat kuat kepada gerakan Islam. Oleh kerana tekanan yang sangat kuat ini, maka PAS juga berusaha untuk meluaskan capaian dakwahnya. Maka di sinilah ditubuhkan pelbagai institusi, antaranya unit amal. Mula ditubuhkan sebagai unit amal atau jabatan amal yang kita kenal hari ini untuk melaksanakan tugasan-tugasan amal, dan juga diperkenalkan pasti untuk anak-anak ma'had. Untuk sebab apa? Sebab dah banyak dikawal, banyak dikawal, tak boleh mengajar masjid kalau tak ada panggil apa, tauliah. Jadi usaha dah untuk membangunkan sistem-sistem pengajian sendiri, kafar dan sebagainya. Ini usaha-usaha yang dibuat untuk merancakkan lagi pendidikan Islam walaupun dalam keadaan tekanan yang ada lah. Okey, itu antara yang ada dalam bab ni lah. Kita tak cerita panjang sebab masa dah nak habis, dah 4.30. Boleh bacalah apa yang usaha-usaha PAS untuk meneruskan dakwah sebagai pembangkang. Dan ketika ini juga yang kita nak sebut, semangat Islam tu mula muncul atau mula rancak. Sebab itulah usaha kerajaan JAKIM keluarkan Mustika Hadis, ataupun Mahathir mengisytiharkan Malaysia negara Islam. Itu semua sebahagian dari konflik-konflik yang berlaku lah. Cuma kita nak sebut starting point ni pada kerajaan sempurna tu, kemudian kemasukan Anwar tu semakin besar, semakin berkembang Islam tu. Orang mula memakai tudung labuh, kemudian mula diperkenalkan Bank Islam, mula dikenalkan Universiti Islam. Ni zaman seperti tajuk ni bincangkan adalah Sohwah Islamiah, perkembangan ataupun kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam tu mula rancak pada era Anwar masuk kerajaan, dan dia ada banyak faktor lah ketika itu. Jadi saya rasa inilah yang kita boleh ambil daripada tajuk bab ni. Dan bab yang terakhir saya bahas hari ini, ringkas je, pada bab Khuttatu Tazwir, iaitu perancangan jahat lah, boleh kata begitulah. Iaitu adalah perancangan kerajaan melaksanakan persembadanan semula, gerrymandering yang kita tahu. Maksudnya kerajaan ikut suka je nak bentuk macam mana kan, ikut kesesuaian dia. Jadi ini antara sebab zaman demi zaman PAS masih lagi panggil apa tu, dalam keadaan susah untuk memenangi pilihan raya. Banyaklah faktor, cuma ini antara cara rancangan jahat atau pelaksanaan jahat yang dibuat oleh kerajaan, iaitu persembadanan semula dengan dibuat secara jahat lah, secara tidak adil. Okey, saya kira itu antara perbahasan yang kita bahaskan hari ini secara sepatah lalu, bermula daripada Merdeka, kemudian bagaimana proses itu, bom jangka yang disebut British masuk ke warga asing lah, bukan Islam, supaya nak pastikan mengurangkan pengaruh Islam itu sendiri. Dan kita kena faham agenda jangka panjang British ini, ataupun Barat ini, untuk tidak mahu kebangkitan Islam ini, tidak mahu kebangkitan Islam. Okey. Jadi dan PAS atau pergerakan Islam yang sentiasa ada, kita yakin memang akan ada golongan yang akan setia dengan kebenaran, setia dengan Islam, yang setia dengan membawa Islam, dakwah Islam, prinsip Islam untuk dilaksanakan ataupun disampaikan kepada rakyat dan dilaksanakan dalam negara ini. Kita boleh nampak apa yang British buat, kemudian apa hasilnya, konflik yang berlaku tu. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah memudahkan pimpinan negara kita untuk mengawal perkara ini. Jadi untuk yang terakhir sebelum saya tangguhkan sesi ini adalah sesi soalan kuis terkumpul.
Soalan dia mudah je. Dan jawapan dia pun agak banyak sebenarnya. Saya kira satu je boleh bagi dua lah. Apakah dua sumbangan PAS dalam dakwah ketika menjadi sebahagian daripada kerajaan campuran? Okey, soalan dia adalah apakah sumbangan ataupun jasa PAS dalam dakwah ketika menjadi sebahagian daripada kerajaan campuran? Nyatakan dua je. Dua sahaja jasa PAS atau sumbangan PAS ketika menjadi sebahagian dari kerajaan campuran. Maksudnya masa jadi kerajaan tu apa dua sumbangan PAS? Okey. Okey, bagi yang tak tahu apa yang saya sebut ni, kuis ni, ada tawaran menarik untuk semua. Kita ada duit raya untuk semua. Pemenang pertama dapat 300, pemenang kedua 200, tak salah saya. Boleh tengok dalam iklan yang ada dalam page Mata Ummah ni. Caranya mudah, dengar je diskusi pada tiap hari dan dapatkan soalan dan jawab segera. Terus WhatsApp pada nombor hotline disertakan. Nombor saya tak ingat. WhatsApp je jawapan. Siapa yang jawab paling cepat, paling tepat dan jawab semua soalan pada 23 bulan ni, kita akan bagi duit raya lah. Supaya ilmu pun dapat, otak pun cerdas dan duit pun dapat, insya-Allah. Okey. Dan yang terakhir, saya ingin menyeru pada sahabat-sahabat sekalian agar dapatkan kitab ni ataupun hayatilah apa yang ada tentang sejarah-sejarah ni untuk kita faham. Dan juga boleh scroll lah. Ada juga dibahaskan oleh Dr. Zuhdi Mazuki dalam bedah kitab Mukhtasar Tarikh Harakat Islam, ringkasan sejarah gerakan Islam, dan juga sesi yang lepas supaya kita dapat manfaat yang besar lah. Macam saya sebut kawaid yang kita kena faham, al-hukmu ala syai' faru'an an tasawwurih. Nak memahami sesuatu perkara hukum atau membuat hukum tu kena faham tasawur penuh dari sudut sejarah dan sebagainya. Okey, jadi saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Okey, wallahu a'lam.